Ekonomi madani didasarkan pada idea bahawa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berasal daripada beberapa faktor bertujuan untuk melaksanakan pembaharuan dan mengubahnya ke landasan yang lebih baik. Ini bukan sahaja untuk mengembalikan daya hidup ekonomi negara tetapi untuk mencapai pertumbuhan yang menggalakkan kesejahteraan rakyat dan daya saing negara. Malaysia sedang bergerak ke arah bidang teknologi dan permintaan untuk subjek teknologi, engineering dan matematik sangat tinggi tetapi pelajar memilih subjek tersebut menurun. Masalah yang pelajar tidak berminat dalam bidang sains dan teknologi kerana alatan makmal tidak mencukupi. Pelajar terdapat terlibat dalam eksperimen. Ekonomi madani menyebut kerajaan akan menambah peruntukan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek sekolah dan menyediakan persekitaran sekolah yang selesa dan kemudahan terbaik. Kebaikan yang seterusnya ialah pelancaran rangkaian 5G diterajui industri yang memacu aplikasi industri. Kerajaan ingin meringankan beban rakyat disebabkan oleh kesukaran yang dialami dalam capaian internet yang lemah, tetapi melalui ekonomi madani bersedia untuk memberi manfaat kepada setiap pengguna dalam pelbagai bidang sama ada dari segi pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Ia juga dapat meningkatkan keupayaan pengkomputeraan awan dengan pengurusan data dan perisian yang akan menjadi lebih efisien. Kebaikan ekonomi madani pertama, gaji yang progresif. Pemberian upah minimum kepada kenaikan gaji secara berperingkat supaya bertanding dengan pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, peningkatan gaji melibatkan produktiviti semakin meningkat sekiranya pekerja menjalani latihan berterusan. Kedua, meningkatkan kemahiran dan produktiviti. Pekerja perlu mengambil insentif dalam pekerjaan bagi meningkatkan kemahiran dan produktiviti dalam sektor ekonomi. Kedua, pekerja menumpukan perhatian dalam pekerjaan sekiranya negara dapat menyokong kesejahteraan kewangan negara. Pada pendapat saya, ekonomi madani ini sangat susah untuk melaksanakan disebab oleh politik Malaysia yang tidak stabil akan menyebabkan satu fenomena adalah brand drain. Bagi salah satu contoh adalah di Johor area, kata penukaran mata wang Malaysia kepada Singapura telah menurun 6.5% sejak PH menggantikan PN. Isu ini telah menyebabkan masalah brand drain, iaitu ramai orang yang bertingkah di dalam Johor, dia akan pergi Singapura untuk bekerja dekat sana sebab mereka punya gaji lagi tinggi daripada gaji dekat Johor. Bukan sahaja area Johor tetapi juga negeri-negeri lain, ramai orang akan pergi overseas untuk kerja, dapat gaji yang lebih tinggi. Jadi kalau kaedah brand-brand yang tidak diselesaikan, ekonomi madani akan susah mencapaikan. Dan cabaran mencapai ekonomi madani adalah peningkatan kos sara hidup. Peningkatan kos sara hidup yang drastik mengganggu situasi rakyat akibat ketidakcukupan pendapatan untuk menampung keperluan asas serta bebanan hutan yang ditanggung bagi menampung kenaikan kos barangan, perkhidmatan dan juga keperluan harian. Malaysia merupakan antara negara yang mempunyai kadar hutang yang tinggi bagi isi rumah jika dibandingkan dengan negara lain. Ini merupakan petanda tidak baik yang akan mendatangkan pelbagai implikasi buruk kepada psikologi, sosial dan juga pengangguran. Cabaran ketiga pula adalah indeks rasuah, kroni dan kapitalisme yang berleluasa. Wang dan sumber kerajaan disalahgunakan atau dibazirkan. Ini bermakna wang yang harus digunakan untuk pembinaan, pendidikan, penjagaan kesihatan dan bidang lain dialihkan, sekaligus menghalang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Rasuah membawa kepada padang permainan yang tidak sekata. Perniagaan atau individu boleh mendapatkan kelebihan daya saing melalui rasuah atau cara haram yang lain, yang menampakkan prinsip perniagaan, persaingan pasaran yang adil dan penghalang inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menyelesaikan cabaran pertama, kerajaan madani perlu mengamalkan dasar inklusif. Maklumat adalah untuk mengurangkan ketidaksamaan sosial, menghapuskan diskriminasi dan mempromosi keharmonian sosial. Ini termasuk menghormati semua budaya dan agama, dan setiap orang mendapat hak yang peluang dan undang-undang yang sama. Cara-cara menyelesaikan cabaran kedua. Kerajaan juga boleh mempertimbangkan untuk mengurangkan penggunaan atau cukai lain untuk mengurangkan kos sara hidup. Kerajaan boleh menggunakan langkah kawalan harga untuk menghadkan kenaikan harga bagi barangan dan perkhidmatan utama tertentu. Cara untuk mengatasi cabaran ketiga pula adalah pelbagai inisiatif perlu diambil oleh kerajaan untuk meningkatkan kesedaran rakyat mengenai isu kapitalisme kroni melalui pendidikan awam dan bahan maklumat. Penguasaan yang tegas juga perlu diambil oleh terhadap mereka yang berkomplot dan menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan sendiri. Walau konsep ekonomi madani dapat membina masyarakat yang lebih adil, tetapi semua pembaharuan institusi dan ekonomi tidak mudah. Untuk membina Malaysia yang lebih baik dengan ekonomi madani, kunci kejayaan masih bergantung kepada pelaksanaan yang kuat dan rakyat Malaysia yang perlu memantau kemajuan dengan rapat.